Hai semua, dalam video kali ini saya ingin berkongsi 7 sebab kenapa mata boleh menyebabkan seseorang itu jadi lebih pandai. Bersama dengan saya selepas ini. Selamat kembali. Hai semua, saya Syahrizal Ridwan, optometris yang bukan sahaja cek kepada power sahaja, tetapi cek juga kepada vision stress yang boleh menyebabkan penghalang kepada seorang pelajar dengan akademik dia dan juga seorang yang memiliki kerjaya bermasalah dalam menjaga prestasi kejayaan pekerjaan mereka. Bagi anda yang baru dalam channel ini, saya harapkan anda dapat klik butang dekat bawah sini, klik butang subscribe supaya channel ini terus bertenaga, terus bersemangat, bermotivasi, dan saya akan kongsikan daripada pengalaman berbelas tahun saya tentang bagaimana dengan sains daripada mata ini boleh menyebabkan seseorang itu menjadi lebih berpeluang berada pada potensi yang sebenar. Saya harapkan anda dapat menonton video ini sehingga habis, kerana pada penghujung video ini saya akan kongsikan kod. Saya akan kongsikan kod dan link dekat bawah nanti. Saya akan kongsikan kod dan anda pergi kepada link dekat bawah yang saya akan bagi pada description nanti. Anda akan dapat akses free e-book saya tentang bagaimana mata kaitannya dengan pembelajaran. Yang selalunya orang ingat dia tentang nampak jelas saja. Tetapi nampak jelas saja saya boleh kata hanya 1/10 daripada skill yang sepatutnya kena beri perhatian kepada seseorang. Tanpa membuang masa lagi, jom kita pergi kepada 7 sebab ataupun 7 poin kenapa seseorang itu boleh jadi lebih baik dalam pembelajaran, boleh jadi lebih pandai dengan mata. Okey, yang pertama, mata adalah deria yang paling dekat dengan otak. So, kejadian ini ataupun penciptaan ini sebenarnya ada makna dia. Bermakna apabila mata dengan otak ini sangat rapat, sangat hampir derianya, bermakna sebarang informasi, sebarang apa yang kita belajar di dunia ini, contoh macam kalau kanak-kanak itu ataupun pelajar itu dalam kelas, dia dapat mengakses maklumat tersebut dengan pantas dan kemudian dia hantar kepada brain, kepada otak, dan kemudian otak akan dapat memprosesnya dengan lebih pantas. Kalau seseorang itu tahu bagaimana sebenarnya secara asas sains dia, seseorang pelajar itu dapat belajar dengan baik, beliau mesti memiliki 3 perkara, iaitu yang pertama adalah vision, yang kedua adalah auditory, dan yang ketiga adalah kinestetik. Secara ringkas dia, vision selalu orang faham tentang pakai cermata kena nampak jelas. Tetapi kena ingat, ada orang nampak jelas, ada orang dah pakai cermata, tetapi beliau tidak dapat melihat seperti mana orang lain. Sebab apa? Katalah pukul 7.30 pagi dah pergi sekolah ataupun belajar. Kemudian start pukul 9, pukul 10, dia dah mula rasa macam kabur, mata rasa macam tak boleh nak bagi jelas dengan cepat. Kemudian mula rasa macam mata penat, rasa macam sakit kepala. Dan keadaan ini berlarutan sehingga tengah hari dan berlaku, bayangkan berlaku berbulan-bulan, berhari-hari, sehingga bertahun-tahun. Sehingga mereka rasakan bahawa psikologinya pembelajaran itu sebenarnya menyusahkan, stres. Tetapi sebenarnya yang stres adalah mata. Okey, yang kedua, mata sebenarnya yang paling banyak mempengaruhi cara otak ini berfungsi. Pada dulu dia bijak, darjah 1, 2, 3 dia okey, tapi bila masuk darjah 4 dia macam pembelajaran dia tak okey. Dia dah pakai cermata dan first time jumpa dengan saya pun tengoklah power dia balik. Power dia pun okey. Kemudian saya cek satu lagi skill yang saya kata ini wajib pada setiap pelajar yang kita mesti kena cek, iaitu eye focusing. Dan saya dapati eye focusing beliau sangat bermasalah sehingga menyebabkan yang beliau kongsikan pada saya dalam kelas sehingga dia kena tengok sesuatu itu dengan cara yang mengambil masa. Contoh bila cikgu cakap tulis kat depan, sebenarnya brain dia, otak dia sebenarnya tengah fokus, tengah bagi tumpuan macam mana nak bagi jelas apa yang cikgu tulis dekat depan. Tetapi lama-lama dah masuk lepas waktu rehat, kata sekolah waktu pagi, lepas rehat dia dah susah nak fokus, dia susah nak tengok. Kemudian inilah yang menyebabkan otak itu sebenarnya dia fokus kepada nak bagi jelas, fokus kepada kawal mata, bukan fokus untuk memberi pemahaman. Kita lihat seorang pelajar yang cemerlang, mungkin orang lain ataupun individu yang berusaha, inspirasi pada macam mana susahnya dia belajar, macam mana dia dengan inspirasi daripada mak dengan ayah dia, kemudian dia menjadikan cerita tersebut, gambaran imajinasi tersebut, itu adalah diri dia. Dan ini menyebabkan terdorongnya seseorang itu dapat
memberi kerjasama kepada semua orang dan juga kepada diri sendiri untuk berusaha lebih baik. Tetapi bayangkan kalau dia nampak jelas tetapi dia melihat dengan keadaan yang sangat stres, imajinasi tersebut tidak dapat dihadam dengan baik dan kemudian dia tidak dapat memberikan pada inspirasi pada beliau sehingga dia katakan bahawa itu dia, bukan aku. Aku memang belajar macam ni. Tetapi sebenarnya sepatutnya itu dia dengan mata yang baik. Tetapi aku dengan mata yang macam ni yang bermasalah, sepatutnya aku kena baiki dulu mata supaya aku boleh jadi macam dia. Kita sebenarnya terhalang setelah saya cek disebabkan oleh skill-skill mata yang bermasalah untuk belajar. Nombor 4, mata boleh buatkan seseorang belajar lebih lama. Waktu sekolah je dia boleh tahan. Ada orang waktu sekolah pun sampai pukul 10 sebelum rehat saja dia boleh tahan untuk belajar. Menulis, membaca, mengingat, bertanya soalan. Kemudian dia jadi tak boleh nak orang kata nak boleh tengok. Sehingga dia kata ada seorang kata macam dah lemau dah. Sampai kerja rumah pun buat-buat janji siap saja. Bukan nak buat sebab nak orang kata nak buat yang terbaik. Dan ini menyebabkan seseorang itu yang memiliki mata yang tak berdaya tahan, menyebabkan cara belajarnya akan berkurang. Sebab itu, kenapa mata yang berdaya tahan untuk belajar, guna untuk baca tengok dekat, untuk pergi tengok whiteboard, lepas tu tengok balik, nak tengok buku nak salin balik, kemudian nak buat ulang kaji, nak tengok balik nota, dan penggunaan mata yang berjam-jam ni pada satu hari untuk belajar memerlukan mata yang boleh menerima, memproses dan juga mengakses segala maklumat dan dihantar kepada otak kita. Mata boleh mencipta strategi lebih ke hadapan. Apa maksud dia? Saya ambil contoh matematik. Okey, matematik ni selalu ada seorang guru ni, dia ada anak dan anak dia memiliki keadaan yang matematik yang susah. Dan dia kata pada saya tak tahulah, pelajar lain mungkin saya boleh ajar. Tetapi anak saya ni satu-satunya yang rasa susah sangat nak ajar matematik. Sebab dia kata bila dia susun, dia bagi contoh cara jalan kerja nak buat. Jadi anak dia okey lah, dia cuba ikut. Tetapi sampai satu masa dia dah tak ingat dah, struggle sangat nak ingat step tersebut. So ini point dia yang saya maksudkan bahawa mata sebenarnya boleh dilatih untuk merancang strategi lebih ke hadapan. Saya bagi contoh dari segi matematik tadi, maksudnya dia ada jalan kerja dia, step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat. Maksudnya perlu menggunakan imajinasi dengan latihan-latihan yang sebelum ini dan disimpan dalam memori tersebut dan digunakan untuk menyelesaikan matematik tersebut. Sebab matematik adalah menyusun nombor, menyusun cara kerja, menyusun macam mana nak selesaikan, dan juga sebelum nak menyusun semua tu perlu fahamkan juga keadaan ataupun masalah ataupun jawapan yang perlu dikendaki. Terutama sekali soalan yang beraras tinggi lah, dia nak selesaikan masalah tu. Mata ni kita boleh latih dia supaya dia pergi lebih ke hadapan dari segi imajinasi untuk melakukan strategi step by step. Untuk orang ada masalah dengan convergent insufficiency, orang ada masalah dengan eye focusing, eye teaming, fusion dan banyak lagi yang menyebabkan apabila mereka hendak melakukan satu step, dua step, mereka terpaksa menjaga mata juga. Sebab otak ni bila dia nak fikir yang ke hadapan, dia akan lost control untuk mata tu supaya dalam keadaan yang baik. Sebab mata ni bila dah bermasalah, skillnya ada banyak, dengan dua matanya, dengan eye focusing yang bermasalah, menyebabkan otak ni dia terlepas sedikit nak kawal mata tu, sehingga menyebabkan dia kata okey, aku kena fikir strategi, sehingga menyebabkan mata tu terlepas, penat, stres, mula dapat double vision sampai mula sakit kepala, sehingga mereka kata okey, stop, aku rasa aku tak boleh buat. Dan otak kembali kawal mata yang bermasalah. So ini yang kita tak nak. Kita nak otak kawal mata bukan secara manual, tetapi secara automatik. Dah ada set dah yang kawal mata tu dalam keadaan baik, yang berprestasi tinggi. Sekarang otak kena fokus menyelesaikan step imajinasi ke depan. Apabila skill seseorang tu dah baik, kena fokus juga kepada bagaimana otak itu proses ataupun digelar sebagai visual processing, imagination, supaya mereka dapat berimajinasi dan susun step tersebut dan meletakkan mereka lebih berpotensi untuk berjaya dalam akademik, terutama sekali matematik. Okey, kita tiba pada poin nombor 6. Anda masih teruskan saya lagi ya. Okey, kalau setakat ni anda boleh pause video ini, tekan klik subscribe.
Sebab saya nak kongsi banyak lagi selepas ini tentang bagaimana hebatnya mata kita ini dan apa yang perlu kita buat sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai pelajar atau sebagai seorang pekerja ataupun seorang businessman yang mahu rasa stres bila nak buat sesuatu aktiviti dalam keadaan yang baik. So jangan lupa tekan subscribe. Dan jangan lupa tonton sampai habis, saya akan berikan kod dia. Kod untuk dapat download saya punya e-book free khas untuk membaki atau membantu pelajar-pelajar kembali pada track akademik yang terbaik yang sepatutnya mereka miliki. Nombor 6 ni, mata kita boleh buatkan kita membaca lebih pantas. So kita tahulah, ada orang kata okey, kita boleh train mata kita lebih nampak, baca lebih laju, baca macam scan. Okey, bukan itu yang saya mahu katakan, tetapi saya mahu katakan tentang satu skill pergerakan mata yang kadang-kadang kita tak tahu. Lepas tu bila saya jumpa dengan pelajar-pelajar ini, saya kongsi kepada mereka apakah maksudnya, dan bila saya jumpa ibu bapa, saya terangkan bahawa pentingnya satu skill ini yang digelarkan sebagai reading sakadik. Saya ada tulis dalam buku Rawat Struggle Belajar dengan Vision Therapy, dan saya ada juga tulis dalam saya punya e-book terbaru iaitu Mata Rock, Rawat Belajar, Bantu Belajar dengan Mata. So boleh tengok nanti dekat link dekat bawah nanti. Kita kena faham bahawa reading sakadik itu adalah pergerakan mata bila membaca, melompat, secara melompat. Maksudnya daripada satu perkataan kepada perkataan, dia akan lihat dalam perkataan tu ada banyak-banyak huruf kan. So kita akan scan, pap, mata kita akan tengok dua-dua. Pap, dia akan lompat pada perkataan yang lain. Pap akan lompat pada perkataan yang lain. Dan kita membaca sambil imajinasi dan cuba memahami sehingga habis ayat tersebut. Ada yang dikatakan bahawa orang yang memiliki membaca yang laju apabila mata dia berkemahiran untuk ada sakadik yang lebih kepada forward sakadik. Forward sakadik ni maksudnya satu perkataan ni dia dah dapat scan dah sebahagian perkataan yang akan ada dekat selepas yang dia nak baca lepas tu. So dia maksudnya itu dia panggil forward sakadik. Sebahagian perkataan tu dia dah dapat proses dah. Perkataan ni katalah saya suka makan ayam. Saya tu bila dia tengok kat saya, dia dah scan dah suka. Bila dia tengok suka, dari dalam dirapasan dah makan, sehingga menyebabkan dia tak perlu nak pap, dia hanya perlu pap. Begitulah. Maksudnya reading sakadik forward boleh dilatih andai seseorang itu tak ada dah vision stress, tak ada masalah focusing, ultimate dan sebagainya, dan dapat dilatih sehingga menyebabkan mereka tidak lagi bermasalah untuk membaca dengan lebih laju. Kadang-kadang kita ada masalah, brain kita ada masalah dengan nak kontrol pergerakan mata, iaitu reading sakadik ini menyebabkan kita terpaksa mengorbankan otak yang patutnya fokus kepada pemahaman, ingatan dan imajinasi. Menyebabkan baca kita tak ada emosi, baca kita rasa macam tak bersemangat sebab kurang imajinasi, kurang visual dia, dan susah kita nak ingat sebab membaca itu dalam keadaan yang mata fokus sangat untuk mengawal pergerakan mata. Mata boleh menyebabkan imajinasi menjadi logik. So inilah sebenarnya bila saya bertemu dengan parents yang mahukan satu perubahan, saya kata ini adalah long journey. Ini adalah satu orang kata bukan orang kata bila pakai cimata yang mungkin saya custom made terapeutik punya, kemudian saya kata datang terapi bukan 2-3 kali terapi, dan bukan dengan masa yang singkat. Tengok pada kes jugalah. Kalau kes yang memang orang kata dah lama sih dia tak ada rawatan apa-apa, sebab parents pun tak tahu, yang pelajar tu pun tak tahu. Dan yang satu dalam terapi yang saya masukkan dalam program Rock Vision Therapy saya masukkan elemen bagaimana dengan imajinasi buatkan ianya menjadi logik. Sebab tu saya akan tanya, ada tak kawan yang baik, yang bagus, yang pandai, yang kita suka? Saya akan tanya nama dia. So bila tanya nama, so saya akan gunakan. So ini yang saya gunakan teknik ni kepada Alif. Alif ni umur 8 tahun. Dia ada kawan dia, nama dia Zafran. So setiap kali bila terapi saya kata, ingat tak Zafran, macam mana Zafran boleh cepat menyalin? Cuba, lepas tu kita tengok apa dia punya masalah yang dia kena tahu. Dan dia tahu memang dia salin tu lambat. Sampai dia kata dia kena pinjam. Habis saja kelas, habis saja sekolah, dia kata pinjam buku jap nak salin, tak sempat nak salin. Kemudian dia sangat rapat dengan Zafran ni, sehingga kan dia kata itu adalah kawan dia yang terbaik. So saya jadikan itu adalah imajinasi bahawa Zafran adalah Alif.
Setiap kali bila terapi dengan saya, dia datang, sehingga kali yang ke-10 dia sudah boleh buat kenyataan. Dia beritahu pada saya, dia berkongsi pada saya pada masa tu dia punya visual skill dah makin banyak improve. Dia menyalin lebih cepat, dia nak fokus, nak tengok jauh, nak tengok dekat, boleh fokus tengok dekat, berulang-ulang pun dah boleh. Kemudian punya vision tu lebih senang dia nak berfikir, dia dah dengan pergerakan tangan, menulis apa semua, pendengaran dia yang saya libatkan lagi dengan sensori-sensori yang lain ataupun deria yang lain, menyebabkan dia buat satu kenyataan. Saya rasa saya boleh jadi macam Zafran. Kadang-kadang kita memerlukan orang lain, bukan kita saja. Berapa memang kita dah bagi yang terbaik, kita bagi ni. Kadang kita perlukan satu benda, image. Saya suka kata sebagai image, imaginasi image, bahawa dia akan ada progress. Sebab tu dalam latihan, oh dia dah makin boleh buat, oh dulu tak boleh buat, sekarang lagi baik lagi buat. So dia katakan, dan saya dapat buat kesimpulan bahawa logik sebenarnya, bila mata dah makin bagus, bila mata dah makin boleh buat seperti mana dengan orang lain, yang saya akan latih juga, buat sehingga lebih baik daripada normal. So dia lagi bagus, dia lagi cakap macam atlet dah, sehingga dia kata, saya tahu saya boleh dah jadi macam dia. Kita kena kuatkan imaginasi mereka, kena gunakan strategi yang tunjukkan bahawa usaha mereka itu sebenarnya ada progress. Sebab tu jangan tunjuk kepada, oh berapa markah mereka, oh lebih markah, okey lebih rendah. Kadang perkara ni yang menyebabkan mereka stres. Sebab tu kita gunakan strategi lain, aktiviti lain yang buatkan mereka rasa special pada diri sendiri. Kita akan selalu tahu sejak dia daripada lahir lagi sehingga dia berada di depan mata kita pergi sekolah, belajar, dia sememangnya istimewa di mata kita dan istimewa di hati kita. Kesimpulan yang saya boleh buat sehingga anda menonton video ini, sebab saya memang khaskan video ini kepada parents yang mencari jawapan bagaimana nak bantu anak lagi setelah semua perkara telah dicuba. Semua orang nak jadi pelajar yang pandai, kita ibu bapa pun nak jadi pelajar yang pandai. Dan kita harapkan dengan video ini dapat sedikit sebanyak membantu anda melihat potensi yang sebenar pada anak yang mungkin terhalang disebabkan oleh skill mata ataupun mata yang tidak berdaya tahan. Okey, bagi anda yang menonton sampai habis setakat ini, okey, hari ini saya nak bagikan kod tersebut. So saya akan bagikan kod tersebut. Okey, dan kod tersebut adalah Rizal Vision Therapy. So anda type saja dekat kod tu, Rizal Vision Therapy. Okay, bila anda type dekat situ, bila anda klik dekat nak download ebook saya, anda letakkan kod tersebut dan ini akan menjadi percuma untuk anda yang menonton habis video ini. Dan jangan lupa tekan butang subscribe ya. Saya rasa setakat itu saja. Dalam video kali ini, saya harapkan anda mendapat sesuatu yang memberi inspirasi kepada anda untuk berusaha menyelamatkan akademik anak anda, menjaga akademik mereka pada tahap yang lebih baik dari segi sains penglihatan ataupun sains sistem penglihatan yang sebenarnya banyak potensi dan banyak yang saya nampak perubahan kepada pelajar-pelajar ini. Sekian saja daripada saya. Jumpa dalam video yang akan datang. Bye.